Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi-ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Hari ini saya masuk kerja pagi, sepatutnya balik 5:30. Tapi ada masalah berlaku di Dewan Peperiksaan. Hari ini ada kesilapan nombor meja. Banyak berlaku pertindihan disebabkan ada subjek yang ditunda ke hari ini, patut buat 13 bulan. Maka menyebabkan bila kutip kertas jawapan nak kena tengok satu-satu. Sebab saya mengajak faraid 5 kelas, Dr. Muslim 4 kelas. Pelajar dalam dewan kena cek satu-satu sebab bertindih. Kesilapan bukan pihak kami lah, kesilapan bahagian akademik. Susunan meja jadi silap. Jadi kena sampai selesai lah. Yang berlaku patut boleh balik 5:30, maka keluar pada dewan 6:30. Jadi 6:30 tu pula, tuan-tuan tahu tak, jalan raya kereta banyak. Kemarin Kenuri 3, sempat P2. Jadi menyebabkan saya telefon di rumah, mereka kata jalan jam, tak payah balik. Tak apa. Jadi saya pergi ke pejabat, buka laptop lah, print bahan, tujuan nak mengaji malam ni. Kalau saya balik, mana saya tak mai, jadi saya tak jadi balik, mai terus ke sini lah. Sebab itulah, sebab kereta kalau balik petang lewat tu dia sangkut dengan kawasan Kelang di Padang Meha. Di malam ni saya bincang satu isu dengan tuan-tuan lah. Isu ni kita kena selesai cara molek. Macam baru ni perasan tak, ada orang sebut Ashabul Kahfi tu orang Kristian. Dengar tak? Allah Ta'ala sifatkan mereka tu orang yang beriman. Orang Kristian dia bukan orang Islam. Ashabul Kahfi itu beriman, dan mereka tidak 200 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Faham tak? Nabi Isa 200 tahun tak lahir lagi, mereka tidak dah. Masuk gua sebab nak jaga iman, Allah Ta'ala bagi tidak 300 tahun. Ada yang kata 309. Duduk dalam gua, tak keluar-keluar. Selepas 300 tahun baru buka mata. Kira-kira cerita dia, bila buka mata, masa tidak dalam gua tu, tak jumpa Nabi Isa. Kristian kah? Jawapannya tak lah. Kristian ni bukan agama yang Nabi Isa bawa. Nabi Isa, semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul bawa Islam. Cuma syariat ada beza. Syariat Nabi Isa, kahwin boleh seorang saja isteri. Nabi Musa, macam Nabi Daud juga, tak ada maksimum. Berapa pun boleh. Zaman Nabi kita, maksimum 4. Ni faham tak syariat? Allah yang sama, tetapi syariat tak sama. Macam zaman cerita Nabi Musa dulu ni, puasa malam, kita puasa siang. Syok tak kalau puasa malam?
Saya tanya Cina, hang sanggup puasa tak? Dia kata malam boleh, siang tak boleh. Bila tanya orang yang tak Islam, la Islam, mula-mula teruk, lama-lama okey. Ingat, apa dia, mula-mula puasa kita 10 Muharram, hari Ashura tu, itu sehari aja. Kemudian tukar kepada puasa 1 bulan, sebulan tanpa bangkit makan sok. Sok tak ada. Betul tak? Dan kalau waktu malam tidur walaupun terlelap, makanan tak boleh makan dah. Bila boleh makan? Maghrib besok. Faham tak? Sekarang tak macam tu dah. Lepas isyak tidur, bangkit pagi boleh makan lagi. Syarat belum azan subuh. Tu syariat dia berubah. Solat maghrib kita, solat isyak, tasyahud akhir saja, tasyahud awal tak ada. Lah ada tak tasyahud awal? Ada. Tu semua orang panggil beza syariat. Bila Nabi Isa diangkat ke langit, yang lepa salib dekat salib tu, itu bukan dia Nabi Isa. Itu bukan. Maka bila Nabi Isa diangkat ke langit, agama Islam ni telah diselewengkan oleh paderi-paderi. Termasuk yang paderi seleweng ni ialah paderi boleh ampun dosa. Pi gereja, buat bayaran, paderi ampun dosa. Kira hebat. Jahat lagu mana pun pergi jumpa paderi, ampun dosa. Yang pelik, Injil dengan Injil ni tak sama, bertelagah. Maknanya Injil sudah tidak original lagi, telah diubah. Siapa ubah? Paderi-paderi lah. Okey, bila dah ubah, ajaran yang seleweng itulah kita panggil Kristian. Sebab itu Kristian lah ni bukan macam agama Nabi Isa bawa dulu. Sama juga Yahudi lah ni, dia bukan agama Nabi Musa. Nabi Musa bawa Islam, semua Nabi-Nabi Islam. Tak ada Nabi yang melainkan dia apa adalah Islam. Bila kita tengok bagi betul, maksud dia bila nak bercakap bab agama, kena tengok keahlian. Jangan kita cakap benda luar bidang, orang gelak lah. Faham tak? Contoh, anak saya yang sekarang tingkatan 4 tak pernah jumpa Tok Wan dia. Tak pernah jumpa. Tapi bila dia bercakap, Tok Wan marah kalau rambut panjang. Kamu dengar mana Tok Wan kata? Kamu dengar ayah kamu cerita. Dia kena pergi ikut tu. Itu orang panggil kena cek. Dan antara benda saya nak bincang malam ni sebagai isi masa, kalau hakim kita tengok dia tak betul, hakim tak betul ke kita tak betul? Faham tak? Baik, satu lagi, kalau ustaz tu mengajar dengan fatwa tak sama, hak mana betul? Hak keluar fatwa tu pun ustaz juga. Jawapan dia, fatwa ni nak keluar, dia ada proses dia. Bilangan ahli melih fatwa 23 orang. Ada bidang masing-masing. Saya nak tanya, hak mana mudah silap? 23 ke seorang? Hak mana mudah silap? Saya nak tanya, kenduri kahwin kalau tak bincang, satu kepala boleh buat kerja? Aku nak buat kenduri besok, tak bincang, boleh buat kerja? Tak boleh. Nak manggil pun kena panggil awal, bukan esok nak kenduri kan dia baru panggil. Nak atok tak boleh. Maka dengarlah isu masa Covid dahsyat dulu ni. Nak takut apa ke Covid? Semayang je.
Dengan COVID pun takut. Hang tak kena, hang tak tahu. Hang kena pun hang tahu. Semayang berjarak tak? Saya pernah tak solat Jumaat 4 bulan. Saya minta kat Tok Imam, dia tak bagi. Dia tanya berapa kali dah cucuk. Saya kata baru 1 kali. 1 kali tak bagi. Kena 2 kali. Kalau 2 kali pun kena mai awal 50 orang. Awak yang tak boleh ramai tu. Sebab nak mengelak berjangkit. Masing-masing bawa tikar semayang. Dan di Taman Masuri, tak jauh dengan rumah saya, Tok Imam pernah main lambat. Dia balik rumah, semayang lohok di rumah. Awak main-main orang tutup pintu dah, dia tak boleh masuk. Orang lain kata sebab imam main lambat. Siapa suruh main lambat? Bahkan ada masa 40 orang, ada setengah negeri 12 orang, ada setengah tutup terus Jumaat, ada setengah tempat surau buat Jumaat. Berlaku tu sebab apa? Sebab majlis fatwa dia bincang macam mana cara nak cegah COVID. Orang mati COVID, solat jenazah di masjid ke? Nak masuk mai pegang mata cerak ni. Dah solat jenazah di hospital. Hari ini jenazah semua Masjid Qaryah Al-Abrar. Besok ke semua Qaryah Keladi. Awak yang tak biar berselera, nak jaga. Majlis fatwa dia kena bincang, Soalan yang tuan-tuan dapat kertas ni, seorang pelajar saya yang ambil guaman. Faham tak? Dia yang sebetulnya dia polis yang ada basic syariah, teringin nak jadi peguam. Tetapi selalu sibuk. Bila sibuk tak boleh mengaji. Kenapa main lambat? Kenapa tak masuk kelas? Ada orang mati gantung ustaz. Saya kena buat siasatan. Oh. Tengah duduk mengaji, keluar awak. Ada kes pegawai telefon saya. Hang tak boleh nak mengaji jenis ni. Dia ni tanya kat saya, family keluarga ayah dia dengan mak tiri dia. Dia kata saya tak puas hati dengan hakim. Hakim ni tak betul. Saya kata, tunggu Ustaz, kamu kata hakim tak betul, saya kata mungkin kamu yang tak betul. Bila dia cerita A sampai Z, saya pun buat cerita, tetapi nama family saya. Faham tak? Faham tak? Cuba tengok cerita. Tahir berkahwin dengan Zainab. Zainab duduk dengan saya lah ni. Kami bergiliak jaga 2 minggu. Tapi mak saya masuk minggu ketiga dah. Saya kata mak saya duduk fikir lah 2 minggu 3 minggu tu. Mak duduk lama mana mak nak duduk. Adik beradik lain tak kacau Mak tak sihat, duduk dengan kami. Tak apa Isteri saya tak ada masalah. Akhirnya mak mentua pun main duduk dengan kami juga. Dua-dua tak sihat. Jadi adik beradik kata rumah kami jadi hospital. Jaga bilik ni, jaga bilik ni. Ni peluang kita buat jasa dekat mak ayah. 2 minggu tu masa mak sihat, bagi pahala kat adik beradik lain. Sama bila mak tak sihat, mak duduk dengan kami Ni Zainab. Tahir berkahwin dengan Zainab dan memperolehi 3 anak laki-laki. Ayah saya, mak saya anak ada 9. 7 lelaki, 2 perempuan. Sini 3 lelaki. Pasal apa? Cerita lelaki tu. Yang pertama Syakir, betul? Kedua Zaidi, betul? Ketiga Fisal. Fisal. 3 orang ni cerita nak bagi faham. Faham tak ni? Okey, nombor 4 saya. Sini tak ada lah. Dan seorang anak perempuan nama Ramizah. Ramizah ni kami satu rumah panggil anak tingkap. Siapa faham anak tingkap? Apa dia anak tingkap? Bukan. Satu-satunya anak pada 9 yang pernah jatuh tingkap. Faham tak? Dia rumah macam rumah orang Kelantan tu. Dia main tepi tingkap, dia terjun. Anak tu seorang saja jatuh tingkap. Kami panggil anak tingkap.
Bila jatuh, saya 9 beradik, laki-laki 7, perempuan 2. Itu anak perempuan pertama. Itulah satu-satunya anak yang boleh tegur ayah. Ayah ni makan tak pantang lah, apa semualah. Ayah ni, anak tu boleh tegur. Faham tak? Sebab anak perempuan sulung. Bila anak jatuh, ayah saya terjun tingkap juga. Ambil anak kot tingkap lebih cepat pada ambil anak kot pintu. Tu anak tingkap. Setelah Zainab mati, mak saya ada lagi, moga panjang umur. Tahir berkahwin pula dengan Zaleha. Kira bernikah apa orang ni? 2, tapi tak serentak nah. Tak serentak. Dan memperoleh seorang anak lelaki nama Lutfi dan seorang anak perempuan nama Rahmah. Semua tu nama adik saya. Lutfi ni, kalau tuan-tuan perempuan jumpa, bagi salam dia jawab dan dia tak ramah, itulah adik saya. Faham tak faham? Tak faham ah? Jumpa dia, bagi salam, dia jawab, dia tak ramah, itulah adik saya. Sebab apa dia tak ramah? Sebab dia tak kenal tuan-tuan. Muka dia muka saya. Faham tak? Cuma dia cerah sikit daripada saya. Banyak kali dah berlaku. Orang sembang dengan saya gelak, saya tak gelak sebab saya tak kenal. Last kali jumpa lagi Ustaz Lutfi. Saya bukan Lutfi, saya Fauzi. Faham tak? Faham tak? Hari apa dia anak saya bertunang yang nombor 2, kak dia tak kahwin lagi. Mereka kata, awak ustaz tu sat baju merah, sat baju hijau. Tak sat baju merah, sat baju hijau. Saya pakai baju merah, bukan baju ni lah. Saya sat tukar baju hijau pula. Rajin tu tukar. Sat tukar. Ya Allah, hak baju hijau tu adik saya, baju merah tu saya. Siapa rajin tukar baju sehari 2-3 kali? Faham tak? Mai pula orang kampung mentua saya. Saya dulu pendiam lah ni, saya jadi ramah sebab isteri saya apa ramah. Tak, ustaz tak bersembang dengan kami tu. Tengok saja. Biasa bersembang. Lah hak tu adik saya, bukan saya. Faham tak ni? Itu Lutfi. Rahmah ni dia duduk di Rawang. Tahir mati meninggalkan 4 anak lelaki. Betul tak 4? 4 tu campur apa? Campur anak 2 bini kan? Anak bini 1, anak bini 2. Bini 1 anak lelaki berapa? 3. Bini nombor 2 anak lelaki berapa? 1. Baik, anak dia semua berapa? Semua berapa? 6. 4 lelaki, 2 perempuan. Selang beberapa tahun, Zaleha pula mati. Masa Tahir mati tu, Zaleha ada lagi. Faham tak? Zaleha ada lagi. Zainab mati dah. Semua tu anak Tahir tak? Semua anak Tahir kan? Bukan anak Tahir belakang, tapi daripada 2 ibu. Ayah saya pernahlah macam bunyi nak menikah 2 tapi tak jadi sebab tak menikah 2. Ni cerita dalam keluarga saya lah. Lama-lama saya perasan. Saya tanya mak, kenapa bila ayah tak ada, mak Sumbun dia main rumah? Ayah balik, mak Sumbun keluar. Lama dah duduk berhati. Tak ada rumah saya pintu ada 4. Pintu ada 4. Kamak saya duit jangan bagi banyak. Kadang orang main curi. Pintu ni tutup, pintu ni buka. Macam tu lah, 4 pintu. Nah, ayah saya keluar pintu depan, masuk main pintu belakang. Ayah saya balik, dia keluar. Lama-lama duk perasan. Mak, nak tanya satu, sebab apa masuk rajin main, tapi ayah balik, masuk balik? Oh, awak perasan. Cerita dia macam ni. Mula-mula Tok Wan nak bagi Maksum menikah dengan ayah. Tapi ayah tak mau. Jadi ayah menikah dengan mak. Oh, faham.
Faham tak ni? Cerita lama dulu ni. Okey. Sepatutnya faraid berlaku masa Zaliha ada. Betul tak? Betul tak? Masa Zaliha ada tu kena faraid dah. Tapi faraid tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab Zaliha dan Mak Tahir ni dia orang Melayu. Memang bahan kat depan ni. Melayu kita lambat tak? Nah. 2 hari lepas ada seorang dia tanya saya masalah faraid. Saya baru siap buat carta, tahu? Siap buat carta keluarga dia hari Jumaat baru ni. 5 jam baru siap buat carta, bukan jadual, carta. Punca dia apa dah? Tok Wan dia mati tahun 61. Ni 2023 baru nak faraid. Lama ke baru? Dah lah mati tahun 61. Tok Wan dia menikah 4 kali. Setiap bini ada anak. Dan bini Tok Wan dia semua mati habis dah. Saya kata mampulah macam ni. Selepas Tok Wan dia mati, ada 15 lagi orang mati. Saya kata ni makan bulan tu. Faham tak? Semasa Zaliha ada patut faraid, tapi tak buat faraid sampai Zaliha mati. Okey. Selang berapa tahun Zaliha pula mati, meninggalkan seorang anak lelaki nama Lutfi. Anak Lutfi tu anak Tahir tak? Anak Zaliha tak? Anak Zainab tak? Bukan. Dan seorang anak perempuan nama Rahmah. Tahir meninggalkan wang berjumlah RM120,000. Bagaimanakah pembahagian harta pusaka Tahir? Saya tidak berpuas hati sebab mahkamah memberikan adik-adik satu ayah, tapi berana ibu lebih banyak daripada yang satu ibu dan satu ayah. Sebab apa kami adik-beradik ibu saya dapat sikit? Hak tu pak dia, pak kami, mak dia, mak tiri kami. Kami hak kami ni. Kami hak 4 orang ni. Mak tu, pak tu. Dia tanya lagi, dia tak puas hati. Boleh saya tahu kenapa mahkamah melebihkan mereka dari kami? Tadi periksa 2,5 sampai 5,5. Saya duduk di luar dewan. Sebab apa? Bila duduk dalam dewan, anak murid suka tanya soalan macam dalam kelas. Saya kata, ni dewan periksa, mana boleh duduk tanya? Nak tanya dalam kelas. Lepas kelak-kelak pakat cari. Ustaz ni lagu mana? Saya kata, jawab macam mana? Jawapan dia, silap Ustaz oi. Itulah. Oh dah abang dah. Mengaji kena rajin. Dia mengaji dengan doktor Muslim. Dia tak mengaji dengan saya. Anak murid saya tanya tadi, baru jumpa 2 orang silap. Hak lain semua betul. Hak yang belah ni ramai salah. Pakai duk gelak. Orang sedih apa duk pergi gelak. Ni kalau jadi hakim silap. Dengar cerita. Jadi dia nak tahu kenapa hakim tak bagi sama banyak. Harta siapa? Harta Tahir. Bila harta Tahir, patutnya kami dapat sama banyak. Kenapa sekarang kami dapat sikit, anak mak tiri kami dapat banyak? Kami nak tahu sebab. Faham tak? Saya kata, tak apa. Dia bukan bergaduh lah. Dia tak puas hati dengan saya. Saja ni. Cuma dia main mengaji, pistol dia simpan dalam beg. Dia tahu awak keluar. Kalau awak keluar, saya nak mengajak tak boleh. Dia duk kerja tangkap orang. Okey, jenayah. Setamai saya nak cerita. Cuba tengok jadual. Faraid di sini sebenarnya dia ada 2 kali. Nampak tak garisan tengah yang hitam tebal sikit tu? Nampak tak? Nampak tak garisan tengah hitam gelap sikit tu? Tengok. Si mati yang pertama, Tahir. Masa dia mati, dia ada bini nama Zaliha kan? Zaliha tu mak Syakir, mak Zaidi, mak Fisal, mak pada Ramizah. Zaliha, anak dia adalah Lutfi dan Rahmah. Manakala Syakir, Zaidi, Fisal, Ramizah tu anak tiri.
Anak tiri boleh bersalaman tak dengan mak tiri? Boleh tak? Boleh. Boleh. Anak tiri boleh bersalaman tak dengan tok tiri? Boleh. Bini tok wan kita. Tapi anak tiri tak boleh bersalaman dengan mak kepada mak tiri. Faham tak? Tak faham. Mak pada mak tiri itu mak mentua ayah kita lah. Mak mentua ayah kita biasanya tok kita, betul tak? Mak mentua saya tok pada anak saya. Tapi kadang-kadang mak mentua ayah saya dia adalah mak kepada mak tiri kami. Macam inilah contoh. Katalah seorang di sini bini mati, ada orang mau nak nikah pula tak? Tanya orang ni. Nampak hak muda sekali lah. Bini mat? Tak mai okey. Nikah pula tak? Katalah bini mati, jumpa jodoh. Kereta dia start tak boleh hidup. Kita tolonglah buka-buka, pegang-pegang bateri, start hidup. Faham tak ni? Dia laki mati, kawan ni bini mati, clear tak? Clear tak? Abang duduk tang mana? Oh, dia panggil abang pula dah. Duduk Taman Peruda. Oh, saya pun duduk taman ni juga, baru pindah. Terima kasihlah, suami saya pun dah meninggal 1 tahun dah lah. Oh, sama dengan saya, isteri saya pun mati. Faham tak? Menikah pula. Perempuan tu ada mak. Mak kepada bini baru tak boleh bersalaman dengan anak, dengan bini lama. Sebab hak tu mak mentua ayah. Mak mentua tu bukan tok kami, tok tiri kami. Tapi boleh bersalaman dengan bini baru tok wan kita. Oh, penin benda-benda tu. Faham tak penin? Ni mai kira balik. Nampak tak Zaleha? Nombok dia macam nombok motor. Nampak tak? Nampak tak bawah luspi? Saya buat bagi pelik sikit. Nak abang lepa tu anak dengan mak. Okey, 2, 3, 4, 5. Luspi dengan Rahmah tu, jantina tak sama pun tak boleh kahwin. Sebab apa tak boleh kahwin? Satu pak, satu mak pun tak boleh kahwin. Dan ada saya berjumpa, ya Allah dahsyat. Boleh tak kami berkahwin? Kami pak, kami pak tu mak lain, tak satu perut. Tak boleh lah cik. Oi, satu pak. Ni hak ini pak lain mak tu tak boleh ke? Baik, cuba tengok. Isteri kedua dapat 1/8. Bicaralah di mana-mana mahkamah di dunia ini, jawapan dia semua 1/8. Memang isteri 1/8 dalil. Tengok Al-Quran ayat 12. Ingat tak? Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum mi ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Bagi isteri kamu 1/4 pusaka kamu. Kalau kamu mati, kamu tak ada anak. Anak kita ni yang tak ada tu, anak kita dengan dia atau anak kita dengan bini lama. Tak ada anak, maka bini dapat suku. Tapi kalau kamu mati, kamu ada anak dengan bini tu atau bini lama, bini dapat 1/8. Faham tak? Jangan bantah. Sebab saya pernah mengajak Faid, orang bantah. Dia bangkit, dia main pegang mikrofon tu. Dia kata, ustaz mengajak tak betul. Dia abang ke orang. Saya tanya, tak betul tak mana bang? Isteri 1/8 kalau seorang, 2 orang 1/4. Saya kata anak tak ada. Anak tak ada pun seorang 1/8. Saya kata,
awaknya. Ni saya kira balik ni. Hak ustaz kira tak betul, hak saya kira betul. Saya rasa macam nak tenggelung mikrofon. Saya kata, abang, sila duduk bang. Sila duduk. Saya pun berlemah lembut dengan dia. Rupanya siapa mengajak pun dia kacau. Faham tak? Kemudian saya kata, dengar elok. Nak Allah Ta'ala kata, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Bagi isteri 1/4 kalau kamu mati anak tak ada. Anak tak ada, isteri 1/4. Isteri ada berapa orang pun 1/4 tu lah. Mana berkongsi 1/4. Jadi setiap seorang 1/16. Kalau hujah abang betul, macam mana kalau orang mati dengan isteri 4, anak tak ada? Seorang 1/4, 4 orang dapat apa? Bukan 4/4. Kalau 4/4, ayah si mati nak ambil apa? Mak si mati nak ambil apa? Nak ambil harta atau mana? Kalau ada anak 1/8, ramai kongsi. Akhirnya dia tunduk kepala. Saya kata, saya buat kerja ni bukan sehari. Bukan sehari. Sebab saya banyak tolong, hakim saya tolong, peguam saya tolong. Banyak kes termasuk Datuk Jamrin Jarjis. Kenal tak? Yang mati jatuh helikopter tu pun saya tolong. Maksudnya kerja saya boleh kata hari-hari hak ni. Habis-habis kuliah dia main salam dengan saya. Kira mula saya nak jerakah dia, tapi duk jaga sebab dia tua pada saya. Dia kata, betul kat ustaz? Dia kata, saya ustaz ahli syurga. Dia kata, saya pun kata amin, sonok. Dia kalau jumpa ahlu jannah, ahlu jannah. Sejak kejadian itu, siapa mengajak pun dia tak tegur dah. Siapa yang tahu sejarah dia, malam tu tak kilas dia balik. Kalau tidak, dia duduk kacau. Semua ustaz tak selesa kan, saya tak bak di mana tempat kan. Tapi lah masjid tu dah aman dah. Tak ada siapa kacau dah. Tak ada siapa kacau. Baik. Lebih dia berapa? 7. 8 naik atas jadi 8 apa tak? 8 naik atas jadi 8. Bawah 8 bagi 8, 1. 8 tolak 1, 7. 7 nak kena bahagi 10. Boleh tak? Boleh tak? Memang kertas kat depan, melambak lagi kertas. 7 tolak 1, 8 tolak 1 apa? 7. 7 boleh lagi 10 tak? Kalkulator boleh kira. Boleh ambil 7 betul? Boleh. Tapi faraid dia tak terima perpuluhan. Duit boleh. Saham tak boleh. Maka pilihan tidak ada, maka kita ambil 8 darat 10 jadi 80. Maka isteri dapat 10. Anak laki-laki dapat 14, perempuan 7. Baik, saya nak tanya kepada sarjan tu. Tanya sarjan tu. Tanya ni sarjan, dengar saya nak cakap ni. Kamu tengok Ustaz, Syakir dapat berapa? 21,000 kan? Kamu namakan dia Lutfi. Lutfi dapat berapa? Kamu tengok jadual sama tak? Abang main sama tak? Sama tak? Tengok jadual pertama, sama. Lutfi 21,000, Syakir 21,000 juga. Zaidi pun sama, Fisa pun sama. Tak mana kamu kata tak setuju? Saya tak setuju, cuba tengok. Saya tak setuju. Sebab hakim tak kira macam ustaz kira. Main nak apa? Bila kita kira, dia ada 2 jadual. Bila 2 jadual tu, hakim ringkaskan, hakim buang Zaleha. Sebab Zaleha ada di mana? Zaleha ada kat kubur. Dia tak main mahkamah. Jadi hakim buang Zaleha. Kenapa dia buang? Sebab Zaleha dah mati. Bahagian dia dapat dekat anak-anak dia. Kamu tu anak tiri dia. Dia kata ni pusaka ayah kami, bukan pusaka Zaleha. Mengajak orang cerdik senang tak? Daripada mengajak orang tak cerdik. Saya kata
ni pusaka Zaleha. Ya, tapi ini pusaka Tahir. Saya kata, ya, pusaka Tahir. Zaleha dapat pusaka Tahir. Bila Zaleha mati, pusaka dia turun ke anak-anak dia. Kamu tak dapat sebab kamu anak tiri dia. Mereka duk kata, ni pusaka Tahir, bukan pusaka Zaleha. Ya Rabbi, rumah yang ayah kita jual dah, kita boleh kata lagi rumah kita? Boleh kata lagi, ni rumah ayah kami. Hai, bila ayah hang jual dah? Jaga sikit. Lah cuba kita tengok pula. Bila Zaleha mati, siapa waris dia? Lutfi dengan Rahmah. Dan saya kena cek juga. Kena cek. Zaleha masa dia mati, dia ada mak dengan ayah tak? Kalau ada mak, ayah dapat. Kalau ada abang, tak dapat. Sebab ada abang, si mati ada anak lelaki-lelaki. Dia kena cek habis A sampai Z. Sampai hari ni, dah 4 hari dah saya cek kematian hak 16 lapis tu. Saya kata minta maaf, saya akan ambil masa 2-3 hari, saya nak tenang sungguh. Sebab saya risau, kira 2 bulan hampir siap, maklumat silap. Rugi masa saya. Sebab saya pernah kira dah. Kematian 33 orang, mati tahun 73. Tapi adik-beradik mereka mati ramai. Kan zaman lah ni nak tidur pun kena nasi Arab lagi. Faham tak? Teh tarik susu setengah gelas. Pernah jumpa? Pernah jumpa? Oh, jangan. Orang Kelantan. Saya mengaji Kelantan dulu. Minta teh tarik. Dia bagi. Kami minta gelas satu lagi. Dia tak cah. Tuang 2 gelas. Tambah air panas. Baru boleh minum makan manis. Sana juga ada nasi goreng kurang manis. Mananya ada nasi goreng manis. Faham tak? Punya dahsyat. Ayak nyok gula lebih. Gula lebih. Anak saya panggil macam saya suka tegur orang. Pakcik, kecil manis pakcik, oi, nanti kaki simpan dulu. Pakcik tu kata, kecil manis tak apa adik, oi, jangan kecil kawan. Dia buat gitu tak apa. Udah tengok orang ayak manis kata, weh, ni kaki simpan dulu. Mana apa? Mana apa kaki simpan dulu? Potong. Jenis tu. Nak tidur kena nasi. Sebab tu saya, cara nak bagi saya tak mengajak masjid senang aja. Lepas mayang isyak jamu makan. Saya tak payah mengajak lah. Sebab apa? Lambat boleh balik. Yang kedua bila balik rumah, perut kita kenyang. Jadi masjid, tapi ada agak masjid jamu saya. Masjid Abdullah Fahim. Abdullah Fahim. Sebab mereka tak ada nak buat apa lah. Memang peraturan dia kena jamu. Saya kata tak boleh jamu. Ustaz mai ke tak mai ke, kami jamu. Nak buat apa nak? Macam tu. Baik, cuba tengok Ustaz. Bila Zaleha tu mati, okey, Syakir anak tiri betul tak? Jenuh nak kata dekat Lutfi tu, harta ni harta ayah kami. Semua Zaidi, Fisa, Ramizah, semua anak tiri, bukan waris. Sebab tu saya pangkah belakang. Sebab apa? Bukan waris. Lutfi di bawah anak laki-laki, Rahmah anak laki-laki. Bila faraid, pusaka Zaleha kena bahagi 2, benar bagi 3. Bagi 3 sebab apa? Anak laki seorang, perempuan seorang. Bagi berapa? Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Baik, 15,000 kalau bahagi 2 dapat berapa? Kalau bagi 3, 5 apa? 15,000. 5,000, 5,000. Jadi lah ni nampak gaya. Cuba tengok lagi sakit kepala. Cara paling senang aja. Ambil 5,000, ambil 5,000 bagi dekat Rahmah, ambil 10,000 bagi dekat Lutfi. 21,000 capak 10,000 jadi berapa ribu? Bukan 31 kan?
Nak ajak ilmu bagi faham, cuba tengok. Tengok masalah sebelah. Selesai dengan angka 80 kan? 80 yang di sebelah kanan pula kena bahagi 3. Lah buat guna. Ambil 8 darab dengan 3. Berapa? Bukan 8. 80 darab dengan 3. 240. Hatta pusaka bagi 240. 14 darab dengan 3 berapa? 42, 21. Yang di bawah dia dapat special tak? Lutfi dengan Ramah special. Dia dapat saham ayah dia dapat saham mak dia. Berapa kali dia dapat? Dapat 2 kali. Maka dia dapat yang di bawah 30 bahagi 3 darab dengan 2 dapat 20 campur jadi 62. Jadi hasilnya adik dia dapat 31. 31 separuh pada 62 tak? Saya kata pula tak aci ya. Depa dapat 62 kami dapat 42 lebih 20. Dia payah nak abang. Hak ni saham Zaleha. Saham Zaleha. Sama juga. Katalah tuan-tuan menikah 4 orang. Contohlah ada sini orang menikah 4 lah. Menikah 4 ni payah nak cari ya. Payah nak cari. Ingat hak P. Ramli buat tu. 1 banyak-banyak. Ingat tak? 2 kadang-kadang. 3 sikit-sikit. 4 jarang. Apa P. Ramli ajak. Kadang-kadang berlaku ayah kita mati, tinggal bini nombor 4. Bini 1, 2, 3 mati dah. Faham tak? Bila mati dah, ayah kita mati 1/8 dekat bini nombor 4. Bini 1, 2, 3 tak dapat sebab mati dah. Sama okey. Nanti bila tok tiri mati, anak tok tiri dengan ayah kita, bila mak tiri kita mati, anak dia dapat lah. Kita tak dapat dah. Sebab apa tak dapat? Kita anak tiri dia. Faham tak tu? Tapi masa ayah kita mati, anak bini mana pun dapat. Tak kisah anak bini mana pun dapat. Tapi bila mak tiri kita mati, anak dia saja dapat. Okey. Bila kita campur tengok di tepi, hasilnya Syakir dapat 21,000. Zaidi 21, Faisal 21, Ramizah 10,500. Tak berubah. Kenapa tak berubah? Kamu dapat sekali saja yang ayah kamu. Manakala Lutfi dengan Rahmah, dia dapat penambahan. Banyak mana? Dia dapat tambahan 21,000 campur 10,000. 31,000 lah. Manakala yang di bawah, dia dapat banyak mana? Dia dapat 10,500 campur 5,000. Jawapannya 15,500. Dia kata saya tak puas hati. Tak apa. Saya kata kalau soalan ni masalah perasa, hang cuba jawab macam orang tak puas hati. Dan tahun tu saya buat soalan perasaan ni sebiji saya nak tengok. Dia mengaku bahawa saya betul. Jadi nak abang kata hakim tu betul. Kamu jangan bercerita ke orang hakim tak betul. Sebab apa tak betul? Hatta pusaka ayah kami dia bagi tak sama. Anak mak lain, anak hak belah ni bagi sikit, anak mak nu dapat banyak. Abang kat dia, anak mak nu dapat 2 kali. Manakala kamu dapat pusaka ayah, depa dapat pusaka ayah dan mak kamu. Mak pada mak depa lah. Bahkan kadang-kadang boleh berlaku suami dapat pusaka 2 kali. Faham tak suami dapat pusaka 2 kali? Tuan-tuan kalau berani boleh buat. Tahu buat macam mana? Untuk orang yang tak kahwin lagi, hak muda-muda lah, pergi cari perempuan-perempuan yang umur banyak dah. Perempuan hak banyak dah tu, cari hak sakit banyak. Dan dia anak tunggal.
Dan dia juga adalah sepupu kita. Faham tak sepupu? Nikah dengan dia 25 campur 65. Orang kata mak hang ke? Mak bini aku, tahu tak? Tak apalah. Kahwin lah. Boleh masuk sahabat. 65 campur 25. Pak menakan ada lagi. Pak menakan tu pak mentor tak? Pak menakan tu pak mentor. Kahwin dengan anak pak menakan, kahwin dengan sepupu. Selang tak lama, pak menakan mati. Siapa dapat pusaka dah? Anak perempuan dapat separuh. Separuh lagi, anak menakan berhabis. Pusaka dapat kat siapa? Dekat anak pak menakan, anak pak mentor kat bini dia. Separuh lagi dapat kat siapa? Dapat kat anak menakan. Kalau 100,000, 50,000 dapat kat bini, 50,000 dapat kat anak menakan. Anak menakan tu suami isteri. Faham tak nak? Mak pak mentua dengan bini, dua-dua cuci buah pinggang. Faham tak? Lepas tu bini pula mati. Bila bini pula mati, anak tak ada. Bila anak tak ada, aku mana? Suami dapat setengah. Sebab bini anak tak ada. Setengah lagi dapat kat siapa? Dapat kat sepupu. Sepupu dia siapa dia? Suami dia tu lah juga. Faham tak ni? Maknanya apa dia? Semua pusaka pak menakan dapat kat dia seorang. Tapi teruk sangat tak? Saya risau. Lepas tu dia pula mati. Pusaka semua dapat kat abang adik kandung dia. Ingat dalam kes faraid ni, kita kena fikir bukan di sini, fikir ke depan. Bagi orang yang anak tak ada, jangan cepat sangat heboh pusaka dekat anak angkat. Jangan cepat sangat. Bila bagi pusaka dekat anak angkat, heboh, tukar nama siap-siap. Kenapa bagi heboh siap-siap dekat anak angkat? Kalau tak bagi, kami mati nanti, pusaka habis dapat kat abang kami lah. Kami bela anak angkat ni macam bela anak kami lah. Ni pernah berlaku di pejabat peguam lah. Peguam tu saya kenal lagi. Anak dia jadi anak murid saya. Saya kadang-kadang tak pernah buat persembahan kes mahkamah bagai-bagai. Saya kata, awak Ajmal tu dia duk pi buat baik dengan peguam tu. Pi ambil beg peguam tu, pi duk heret ni nak buat rakaman ni. Depa kata, ustaz tak kenal ke? Kenal. Puan Noliah tu peguam. Yang Ajmal duk pi ambil peguam tu, beg peguam tu sebab apa? Depa kata, ustaz, peguam tu mak dia. Faham tak ni? Peguam tu mak dia. Oh, awak hantar abang. Nah, jadi dia kata apa? Cuba puan fikir, Ustaz. Andai kata puan dengan suami bagi dekat anak angkat, tiba-tiba anak angkat mati dulu, apa jadi? Semua pusaka anak angkat dapat dekat ayah kandung dia atau dapat kat abang kandung dia. Siapa rugi? Tak fikir ke? Bagi dekat anak angkat mati dulu. Tak fikir ke? Yang kedua, kita bagi ke anak angkat tu, kita fikir kita mati dulu ke? Kadang-kadang kita tak mati-mati. Nak makan duit mana? Fikir habis-habis. Bagi mereka yang tak ada anak laki-laki, kena fikir juga. Sebab pusaka akan pi kepada abang adik kakak. Kita kena cek adik-beradik kita macam adik-beradik ke adik-beradik kita macam orang. Faham tak adik-beradik macam orang? Ada orang macam adik-beradik? Seronok ada orang macam adik-beradik? Seronok ada adik-beradik macam orang? Adik-beradik macam orang ni, kita nak dapat menantu, dia tak ada rumah. Pintu pagar kunci. Hilang pergi mana pun tak tahu. Silap hari bulan angkat tongkai kayu tak depan rumah. Tak pergi parkir kereta.
Tu adik-beradik macam orang. Ada orang macam adik-beradik, dia buka pintu pagar pagi sampai tengah malam. Faham tak? Rumah dengan rumah ada pagar, pagar pun buka. Ya Allah, makanan boleh tak di sini, ayak-ayak tak di sini. Rumah kami macam rumah kenduri juga. Seronok tak? Kalau ada adik-beradik macam tu, adik-beradik macam adik-beradik, kita ada anak perempuan, anak lelaki tak ada, jangan bagi perhabis kat anak-anak. Simpan untuk abang-abang sama. Sebab mereka lah yang akan jaga anak kita bila kita mati. Tapi kalau adik-beradik kita macam orang, kan, duk rasa bila kita mati, dia main duk cekak pinggang. Ni rumah bila nak paraid. Kena paraid tahu tak? Duit mana ada Pak Long jual rumah, main duit kat kami. Kami ni abang ayah hamba, kami berhak dapat, kami pun mengaji. Jadi kalau kita rasa benda tu akan berlaku, apa kita buat? Kita ubah nama siap-siap kepada anak-anak kita, isteri kita. Tapi buat nama dia Hebah Amanah, iaitu anak isteri bersetuju pindah milik berlaku bila kita mati. Bila kita mati, abang, adik, kakak main rumah, nak buat apa? Pak Long, Pak Ngah, faraid lah. Tak ada harta dah nama ayah. Ayah dah bagi siap dah sebelum ayah mati. Mana boleh buat macam tu? Boleh ayah, ni Pak Long nama dia Hebah Amanah lah, berlambak orang buat. Faham tak? Tapi kalau adik-beradik kita baik, biarlah nak berlaku apa pun. Bila berlaku kematian, mereka akan ambil kita macam anak kandung mereka. Yang tu yang bagusnya. Wallahu a'lam. Ada kemuskilan tak? Malam ni saya tak baca kitab sebab saya tak sempat balik rumah. Pukul 7 baru boleh keluar daripada pejabat. Jadi kita pakai bahan. Kalau ada soalan, ni kuliah terakhir saya di sini untuk tahun ni. Tahun depan kita kira lain pula. Ada soalan apa-apa nak tanya? Tak ada soalan. Itu pi kenuri dekat Kelab Cinta Sayang pi. Saya pun pi kak. Jumpa ramai juga ustaz. Rupa-rupanya lah ada trend kenuri malam. Petang sampai malam. Ramai yang berkelapangan tu. Malam tu betulan saya free, saya hadir lah. Wallahu a'lam. Takat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.